Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita duduk di dalam pengajian kita lagi daripada suratul Zumar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu kita ambil daripada ini surah tu ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Insya-Allah pada hari ini kita nak mari tengok pula isi kandungnya yang Allah Subhanahu wa taala nak rayak di dalam Quran ini, ayat keempat daripada suratul Zumar. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, ia kata, "Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'." Maknanya setelah daripada Tuhan tu royak dengan cara jelas di dalam Quran ni, ia kata orang-orang tak beriman zaman dulu tu dia nak menjadikan berhala-berhala dan perkara-perkara makhluk ni jadi orang tengah di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tu nak qiyas, nak fahimnya kata kalau kita nak masuk tepi raja, nak masuk tepi orang besar, pasti kena ada orang tengah. Maka cara faham tu dengan Tuhan ni, Tuhan tak say macam tu. Tuhan tak izin, Tuhan tak redha, Tuhan tak kena. Sebab tu ya royak dalam ayat yang ketiga tu ia kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfah. Mereka itu kata, hai, kita tak ada beriman, tak ada beribadat kepada orang tengah tu, cuma nak jadi orang tengah tadi tu supaya nak mendekati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagu ning agama Islam kita, agama Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terima dan taknya apa nama kata tak sah umpama ni. Tu apabila gitu ada satu jenis yang menjadikan orang tengah tadi tu iaitu daripada kalangan orang tak beriman ni, di kalangan orang musyrikun, dia dok dakwa kata Allah Subhanahu wa taala itu ada anak. Orang dulu tu duk beriman sampai sekarang pun ada. Doa kata Tuhan kita ni ada anak, Tuhan kita ni ada isteri, seumpama orang Nasara, orang Masihi yang ada di negeri-negeri luar tu. Maka Tuhan nak royak kepada kita kata, hei fahami hak munduk pergi, hak munduk sana, hak munduk royak tu bukan lagu tu aku tak ada nak lagu tu. Bukan sebagaimana munduk kira duk gamuk tu. Sebab gapo? Sebab agama Islam ni makna bukan agama pasal gamuk-gamuk, agama gi dengan alasan. Tu sebab Tuhan kata situ tu, Tuhan kata dengan ada ayat tadi, Tuhan kata jika Allah Subhanahu wa taala mahu mengambilkan anak, mana kalau Tuhan nakkan anak sungguhnya, nescaya ia pilih daripada apa yang dia itu jadi. Mana Tuhan boleh pilih siapa-siapa hak Tuhan jadi. Maka katanya ahli tafsir di sini, makna kata Tuhan pilih makhluk dia ada dalam syurga hak kekal, tak lebih molek lagi. Dan kaca pilih benda hak ada di atas muka bumi ni,
daripada perkara-perkara yang tak kekal. Itu mana kata mimma yakhluqu ma yasha. Lalu setelah daripada Tuhan royak lagu tu nak batal cara mikir orang duk royak kata Tuhan ni ada anak, Tuhan ni berhajat kepada isteri, Tuhan berhajat kepada orang duk tepi di kalangan makhluk-makhluk ni. Lalu Tuhan nafi, Tuhan tolak. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci ia Allah yang tunggal ia, al-wahid mana tunggal, lagi qahhar yang dia itu amat kuasa. Qahhar ni makna kata yang kuasa, tak ada siapa boleh melemah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ni ulama tafsir ayat kata Tuhan datangkan dengan lau aradallahu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala kandak mengambilkan anak, adakah sungguh Tuhan kandak? Tak. Tapi Tuhan nak royak kata kalulah mung duk nisbah kepada aku benda bukan-bukan lagu ni, manusia mu pahal tak kena tu. Kalau aku nak anak sungguh, nescaya aku pilih makhluk-makhluk yang kekal, yang ada dalam syurga, yang ada di sisi aku, daripada kalangan hamba-hamba aku nak berjadi mana-mana aku kandak. Tak molek lagi ke? Tu nak ayat gitu. Dalam bahasa orang mengaji kata fardu muhal, kecek tetapi benda ni tak berlaku sama sekali, tapi nak hajar kata bukan sebagaimana munduk pahal wahai manusia. Tu dia maksudnya gitu. Lalu ayat kata subhanahu huwallahul wahidul qahhar, Allah Ta'ala ni menyucikan diri dia daripada berapa? Daripada dia tu ada anak, daripada dia itu ada isteri, daripada dia itu ada makhluk-makhluk yang Tuhan itu berhajat. Kalau tak ada makhluk tu mana Tuhan jadi lemah? Tak, bukan lagu tu. Subhanahu mana maha suci Allah Ta'ala. Huwallah, dia itu Allah. Iaitu apa makna Allah? Iaitu Allah Subhanahu wa maknanya Allah di situ Tuhan yang benar, yang patut layak kita abdikan, ibadat diri kita kepadanya, hanya jua. Tu makna Allah. Al-wahidu, yang bersifat dengan wahid. Wahid ni makna gana? Makna tunggal. Makna dialah yang tidak berhajat kepada makhluk mana-mana. Dialah yang terkaya daripada mana-mana makhluk. Itu makna al-ahad. Sebab tu Tuhan ni royak dengan cara nyata kepada kita, kata ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya aku ni terkaya daripada mana-mana pun. Bahkan mung tu manusia berhajat kepada aku. Mung tu tak lepas daripada aku tu lepas daripada mung. Sebab tu kita dah baca dalam qul huwallahu ahad tu Allahus samad. Mana lagu mana Allahus samad? Mana Allah Ta'ala lah yang kita tumpu, Allah Ta'ala lah yang kita harap, Allah Ta'ala lah yang nak berikan kepada kita apa-apa yang kita nak. Lain pada ning tak boleh nak beri. Itu mana ta al-samad. Dia tepat hak kita nak seru, tepat kita nak minta, tepat nak buat kira dengan cara hakikatnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terkaya daripada kita. Kemudian sifat bagi Tuhan lagi Al-Qahhar, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang tidak siapa-siapa apa boleh nak mengatasi dia. Itu makna Al-Qahhar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala royak di dalam Al-Quran dengan cara terang. Maka kita sebagai orang beriman, apabila kita kenal dah Tuhan, kata Tuhan itu bersifat dengan qahhar, apabila kita dikena zalimi, apabila kita dikena anyanyai, ataupun kita dikena gapo-gapo pun hak kita tak setuju, kita akan mengadukan kepada Al-Qahhar ini. Allahumma ya qahhar isrif anna syurura haula masalan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersifat dengan kuasa, nama qahhar, kita seru Tuhan kita, jauh aku daripada bala petaka, jauh aku daripada orang nak zalim ke aku, jauh daripada orang nak menyanyai ke aku. Boleh kita tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar. Ini Tuhan royak di dalam Al-Quranul Karim. Lepas daripada tu ayat yang kelima. Ayat yang kelima ni penting bagi kita. Sebagai kita ni manusia kena ambil tahu, kata kita ni hidup dalam dunia ni apa aturan Tuhan. Tuhan kata khalaqas samawati wal arda bil haqq.
Sesungguhnya, makna kata khalaqa, Allah lah yang menjadi, yang mengada as-samawat, langit-langit ini, dan bumi bil haq, dengan benar. Benar di situ katanya para ulama, yakni Tuhan jadi tu ada maksud, Tuhan jadi tu ada tujuan, Tuhan jadi tu nak royak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan tu royak dalam surah Ali Imran, Tuhan kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Makna sesungguhnya kejadian langit bumi dan siang malam itu adalah tandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada cara mikir yang cermelang. Kata kita ni ada Tuhan yang menjadi, Tuhan yang mengatur. Tu makna kata bil haq, bukan makna Tuhan jadikan dengan batil. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat surah Ali Imran, Tuhan kata Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, ya Tuhan aku niscaya kata menjadikan langit dan bumi ini bukan benda sia-sia dan batil, tak terpakai, bukan. Sebab tu Tuhan tegah dalam ayat Quran ni, Tuhan kata khalaqas samawati wal arda bil haqq, benar. Kemudian yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Bahasa tepat kita Jawi ni makna kata yukawwir ni makna selimut. Tuhan selimutkan malam di atas siam, siam di atas malam. Makna Tuhan menjadikan tukar malam jadi siam masa siang hari, tukar siang hari jadi malam. Itu makna kebesaran Tuhan tu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Makna tukar malam jadi siang, siang jadi malam. Itu tandaan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mikir. Apabila masuk waktu siang hari, kita mikir kata siapakah nak bawa datang siang hari boleh, kalulah bukannya Allah. Apabila masuknya waktu malam, siapakah boleh nak warinya waktu malam kalulahnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang Tuhan nak ayat atas kekuasaan Tuhan sanya jua, yang Tuhan duk aturkan bagi kita. Kita boleh tengok dengan mata kepala, tetapi dengan sebab lalai dan selaput dosa yang ada di dalam hati orang-orang kita ni, jadi tak berasa terikat dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Cuba kita perhati, kalau kita kerja waktu malam, ya tak serupa dengan perasaan kita kerja waktu siang hari. Sebab Tuhan jadikan siang hari untuk kerja, malam untuk berehat. Kalau kita tidur daripada subuh sehingga maghrib sekalipun fardu kata, ya tak serupa dengan kita tidur waktu malam. Waktu malam ni apabila kita tidur, ya sihat tak sama. Itu nak ayat kata kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala jadi dan atur adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengan sebab kita tak khabar, dengan selaput banyak, dosa banyak, tak khabar, jadi kata benda ni sia-sia bagi dia. Bahkan benda tu adalah harga bagi dia. Sebab tu mari kita pakat mikir, pakat renung, pakat tadabbur akan isi kandungan Al-Quran munasabah dengan kita ni duduk di dalam Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya iaitu Al-Quranul Karim. Lepas daripada tu Tuhan wari tu, siang hari hak kita duduk ni hak Tuhan, malam hasta lagi pun hak Tuhan. Lepas Tuhan kata wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Tuhan memudahkan, sakhara mana menjalankan matahari dan bulan. Nah, mari dulu pakai dok tengok anak bulan nak masuk ke dak waktu ataupun masa bulan Ramadan ni, nak masuk ke tak masuk, bergantung dengan bulan. Tuhan tu yang warna naik tu, Tuhan tu muzahir tu. Dan matahari yang kita dah tengok siang hari dia ada ni, makna Allah Subhanahu wa taala yang melarikan dia. Bukan makna kata pergi turut tamacat sebagaimana orang yang tak beriman tu duk kecek jerak masuk dalam otak-otak orang Islam. Bukan. Tuhan duk mengaturkan. Kapal tubai lagi nak pergi tak boleh kalau tak ada orang bawa. Bagaimanakah matahari yang besar yang nak mengatur tak belaga dengan bulan dan bintang mana-mana, kerana Tuhan yang duk mengatur. Tu makna kata wasakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Tiap-tiap perkara tu hidup berjalan mengikut apa hak Tuhan atur sehingga ajalin musamma. Apa makna ajalin musamma? Makna hari yang Allah Subhanahu wa taala menyudahkan kerja bagi dia. Supaya kita
Apabila sampai umur, sampai masa, kita kena pergi pindah daripada dunia kepada alam akhirat. Tu makna kata kullu yajri li ajalin musamma. Matahari pada umur, bulan pada umur, dan langit bumi ni pada umur dia juga. Ala huwal azizul ghaffar. Dan dia itu sungguhnya ialah yang gagah. Mana al-aziz, mana yang gagah. Lagi al-ghaffar, dia tu sangat mengampun. Tuhan ini, nah, dia ni wari belaka kepada kita. Wa atakum mimma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan wari belaka nikmat kepada kita. Kalau kita nak bilang nikmat Tuhan, tak habis nak bilang. Akan tetapi innal insana la zalumun kafar. Akan tetapi manusia sangat-sangat zalim kepada diri, dan dia itu kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Sebab tu kita tengok apabila orang kufur dengan nikmat, Tuhan beri nikmat tapi dia tak khabar kata dia duduk dalam nikmat, dia duduk dalam susah payah, duduk di dalam panas, duduk dalam serabut, duduk dalam keadaan tak cukup. Itu adalah sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala merka semasa dia tu hidup di atas muka bumi. Tapi walaupun begitu, Tuhan bersifat dengan Ghaffar. Orang deraka kepada Tuhan, orang tak syukur terhadap nikmat Tuhan, tetapi kalau dia bertaubat, kalau dia kembali diri, kalau dia menuju pada Allah Taala semula, Tuhan ni sangat-sangat mengampunkan bagi dia. Itu makna kata ala huwal azizul ghaffar. Maka kita minta doa kepada Allah, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita silap, apa yang kita salah. Itu tujuan ya Allah Subhanahu wa taala nak wi kita faham, nak wi kita reti, nak wi kita khabar, nak wi kita terasa di dalam hati Tuhan ada ayat kepada kita. Ayat yang terakhir kita ambil satu ayat, iaitu ayat yang ke-6. Tuhan kata khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Ta'ala menjadikan kita wahai manusia daripada diri yang satu. Apa makna diri yang satu di situ? Iaitu Adam alaihissalam. Tuhan jadikan kita ni daripada Adam alaihissalam. Tuhan jadi kita daripada tu ada kita ni. Khalaqakum min nafsin wahidah. Daripada Adam alaihissalam. Jangan terlupa hak ni. Bukan kita ni mari daripada sisi ikan, bukan kita ni mari daripada kera sebagaimana dakwa Darwin, dan mari daripada benda hak tak ada. Tak, kita mari daripada nafsin wahidah, mari daripada Adam alaihissalam sebagai bapa bagi segala-gala manusia. Lepas pada tu Tuhan royak pula. Sebab tu Islam kita tak pernah nak kira. Dia tahu kata yang mari dano. Nah, baka dia tu daripada jenis gapo, dia tahu habis. Sebab Tuhan dia royak dengan cara nyata. Sebab tu dia tak pernah nah. Thumma ja'ala minha zawjaha. Kama dia Tuhan jadi tu ada nampak takut duk kesik, takut duk jadi serabut, tak ada gapo nama, tak ada orang duk tepi, tak ada jadi orang duk kecek ambil hati. Kama dia Tuhan jadikan daripada Adam tu, daripada diri yang satu tu zaujaha, jodoh. Jadi isteri lah kecek mudah-mudah. Tu dia. Hak ni makna isteri yang salihah lah, bukan talihah. Kalau isteri yang salihah, kita kecek pair dia, sejuk hati kita. Nah, Nabi minta doa daripada Allah Ta'ala, jauhkan daripada isteri yang naikkan ubai oleh suami. Ada pasal isteri jenis pasal haru ataupun kecek serabut terhadap tu lelaki, maka Nabi kita minta jauh daripada orang umpama tu. Hak ni Tuhan raya kata summa ja'ala minha zawjaha, menjadikan daripada nafsin wahidah akan isteri. Ada isteri, ada pasangan, tetapi nak pasangan yang bersifat seumpama Hawa, Siti Hawa tu, bersifat seumpama Khadijah, bersifat sebagaimana Aisyah dan lain-lain lagi. Bukan bersifat seumpama yang kita duk tahu tu, bukan. Itu maknanya thumma ja'ala minha zawjaha. Lepas daripada tu Tuhan royak kita, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ni Tuhan jadikan kita, jadikan isteri kita, jadikan bumi kita duduk, jadikan langit jadi rukuk, jadikan apa nama udara kita boleh serap nyawa. Lepas dah tu Tuhan nak kita makan pula daripada menata ternak ke. Tengok
Tuhan suruh kita gerbek, Tuhan suruh kita akikah, Tuhan suruh kita wak makan jamu gapo nama hayawi gapo menate terenok ke pada kita berapa ekor 4 gu 8 ekor. Wa anzala lakum minal an'am 8 azwaj. Katanya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kamu wahai manusia daripada an'am. Apa makna an'am? Binatang ternak ke. Katanya an'am di situ ahli tafsir makna 2 ekor di kalangan biring, 2 ekor di kalangan kambing, 2 ekor di kalangan unta, 2 ekor daripada kalangan Baqarah, iaitu lembu. Azakumullah. Jadi 8 ekor ya Allah Subhanahu wa taala wak turun mari di atas muka bumi ni. Benih hak asal daripada benda hak kita sebut tadi tu turun daripada Allah Subhanahu wa taala tu letak di atas muka bumi ni. Dan masa aibah Nabi Nuh ni, Nabi Nuh bawa naik 8 jenis ni, 8 jenis hak kita sebut tadi 2 ekor tu di atas kapal dia sekali. Sebab tu siapa akan binatang ternak ke tu kita boleh duk makan lembu, duk makan kambing, makannya biring, makannya lembu unta ke apa ni, hak Tuhan wak turun kita tu. Tuhan wak hari kita, bukan makna kata yang mari sebagaimana dakwa tabiat tamacap ke apa nama, dak, mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anzala lakum minal an'am 8 azwaj. 8 ekor, 4 gu 8 ekor. Ni makna kata pegangnya kita orang Islam ini, kambing jenis dia daripada jenis dia, biring, unta, lembu daripada Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan wak turun mari. Tuhan royak belaka kepada kita. Ya Allah, gapo lagi Tuhan tak royak di dalam Quran. Sebab tu Tuhan royak kata wa fassala lakum, dan Tuhan itu fassala lakum, menyatakan bagi kamu di dalam Quran itu menyata belaka. Nah, tak ada tinggal walaupun sekarang. Ma farratna fil kitabi min syai. Tuhan tak ada tinggal, tak royak gapo, royak belaka dalam kitab ni. Ada belaka, tapi kitanya tak tahu Tuhan kita. Ni mujur kita boleh dengar isi kandungan Tuhan ni. Kemudian yakhluqukum min butuni ummahatikum. Ni Tuhan nak ayat tak jadi kita jadi lagu mana? Hak dok jadi wasa kedebe atas muka bumi, dok zalim ko orang, dok kecek orang serabut sokmo, dok menyakiti orang, dok makan benda haram, dok tak molek, dok lebih, dok gapo. Ni manusia kita. Ni dok sini. Tuhan royak kata mung ni jadi lagu mana ni? Lemah ke gagah ke kedebe hanle setara mana? Ni kejadian manusia. Yakhluqukum, Allah Ta'ala menjadikan kamu fi butuni ummahatikum, di dalam perut-perut ibu kamu itu, khalqam min ba'di khalqin, makna kata kejadian selepas daripada kejadian. Lagu mana? Kejadian selepas daripada kejadian. Tuhan royak khalqam min ba'di khalqin, makna yang pertama kita jadi air mani, yang kedua kita jadi darah beku, yang ketiga kita jadi gapo? Mudrah. Mudrah makna seketul, makna kata sekepal daging ni. Kemudian Tuhan jadikan tulang dalam daging tadi. Lepas pada tu Tuhan wari daging yang lain pula, mengkatukkan tulang tadi. Lepas pada tu Tuhan siupkan roh masuk di dalam diri kita seseorang, yang kita boleh mari duduk di atas muka bumi ini, dan boleh bersaing, boleh kenal, boleh ambil pedas setengah di atas setengah. Itulah manusia. Hak tu ada ayat tu, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Duduk di dalam keadaan gelak 3 kali. Gelak gapo kata para ulama? Yang pertama, gelak lagu mana? Khalqan fi dhulumatin thalath. Yang pertama kita duduk dalam rahim ibu tadi tu gelak tu. Lepas pada Tuhan taruh kita dalam rahim ibu, gelak dalam keadaan tak ada cahaya. Kemudian Tuhan meletakkan kita dalam sarung. Sarung apa? Sarung anak tu. Makna kata mutluk tadi tu duduk dalam sarung tu dalam keadaan gelap pula. Lepas tu duduk dalam perut seorang ibu tadi tu gelap 3 kali gelap. Makna kata fi zulumatin thalath, gelap rahim ibu, gelapnya sarung anak tu, kemudian gelap di dalam perut seseorang ibu manusia tadi. Gelap. Sebab tu kalimah ataupun
sifat gelak tadi tu, benda yang penting tadi tu tak pasti kita kena menunjuk kepada orang. Ni terkadang kita tunjuk belaka nikmat kepada orang sampai ke orang tu berdeki, tak boleh bergapo sekarang. Sebab tu orang tua yang kata jangan duk kecek kita nak buat projek besar bergapo-gapo takut orang tu jadi sekat. Ha jelah tu. Kita kena taruh duk di dalam cara memikir kita. Kita bangun naik bila gagah barulah kita boleh royak. Ha supaya manusia kita ni kalau buat biasa jijak ibu kaki sikit macam gugur turun darah tu. Hajalah tu. Sebab dia ni mari daripada susunnya yang halusi. Gelak 3 kali gelak. Duk dalam keadaan fi zulumatin thalath. Tu dia tu manusia hak Tuhan nak royak atas cara kita nak pakai hidup macam mana. Lepas pada tu Tuhan nak royak sebagai ayat akhir ni zalikumullahu rabbukum. Demikian itulah Allah Rabbukum. Allah tu dia Rabbukum. Gapo makna Rabbukum? Allah yang kita patut layak kita terima kasih dan abdikan diri kepadanya, ialah Tuhan bagi kita. Gapo yang menjadikan kita daripada diri yang satu, lepas pada tu Tuhan jadikan isteri, lepas daripada tu Tuhan jadikan gapo nanti ternak kewi kita boleh makan. Kamar dia Tuhan royak kata aku menjadikan mung tu di dalam perut ibu mung. Selepas daripada kejadian itu jadi kejadian pula, duduk di dalam keadaan gelak 3 kali, itulah Rabbukum, bagi Tuhan bagi kamu. Lahul mulk, bagi ia itu, bagi Allah tu al-mulk. Apa makna mulk? Mulk makna retah. Tak ada siapa dia dok boleh retah, tak ada siapa dia dok boleh mengatur, tak ada siapa dia boleh nak gapo nama menguruskan, mengaturkan, menjelaskan, menerangkan. Nah, tak ada. Tak ada pihak kuasa nak wiruh kepada manusia. Tak ada pihak kuasa menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Tak ada siapa dia kuasa menjadikan isteri bagi kita. Tidak ada siapa kuasa nak warikan menata ternak kewi kita boleh makan minum. Tak kuasa. Nak boleh makan, nak makan air, nak minum air apa tak kuasa. Lahul mulk. Dia mengatur tu iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan duk i'tiqad, jangan duk pegang kata ada lagi perkara-perkara yang duk mengatur lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama orang tak beriman tu, jangan ada atur langit ni ada Tuhan esa, dak atur bumi ni Tuhan satu, atur udara Tuhan satu. Dak, semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala hanya jua. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Tak ada lepas pada tu. Nah, tak ada hak yang menjadikan semua tadi tu, tak ada dia berjadi. Bahkan kita ni kena terima kasih dan abdikan diri kepada Allah hanya jua. Sebab apa? Sebab Tuhan jadikan kita tak ada kongsi dengan siapa. Hak apa apabila kita nak ibadat kepada Allah kita kena kongsi dengan orang tu. Itu pada dah kalau kita nak mikir dengan cara logik akal. Sebab tu Tuhan kata fa anna tusrafun. Hak apakah wahai manusia mung tu berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak apa mung kena duk paling daripada Allah Subhanahu wa taala wahai manusia? Mu tahu cerak-cerak dia kata Tuhan jadikan mu gitu gini, tiba-tiba tempat abdi, tempat ibadat, tempat kita berdoa, tempat kita tawakal, tempat kita harap, tempat kita takut, nyegi kau lain. Apa wahai manusia? Itu Tuhan duk ngepek, Tuhan duk heretkan cara memikir kita tak kena semula. Sebab Tuhan nyanyi kepada kita, kalau kita silap masa kita pakai umur dia kita tobat hanya hingga lagi. Tapi kalau kita silap sampai ke turun kubur, nasihat kita tak akan selamat selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam azab api neraka selama-lamanya. Itulah Tuhan duk royak di dalam Quran kerana sia kepada kita. Maka itulah sekadar daripada apa isi kandungan ayat Al-Quran yang ada di dalam apa yang kita baca. Lepas itu insya-Allah kita akan masuk ayat yang ke-7 pada esok hari bimasyiatillah. Maka pada hari ini sekadar sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma adrib adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.